Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baiklah, pada hari ini kita akan membincangkan kembali mengenai nilai-nilai agama di dalam agama Kristian. Okey, pada sebelum ni kita telah membincangkan tentang nilai-nilai agama yang terdapat dalam agama Islam dan juga dalam agama-agama yang wujud di dalam tamadun India, iaitu Buddha, Sikh dan juga Hindu. Okey, baiklah. Okey, secara ringkasnya, Kristian ni berdasarkan kepercayaan bagi masyarakat ataupun penganut agama Kristian ni, Kristian ni telah diasaskan oleh Jesus Christ, yang juga dikenali Kristus dikenali, maksud dia adalah penyelamat. Dan Jesus Christ ni kalau dalam kepercayaan agama kita adalah Nabi Isa. Tapi sebenarnya kalau ikutkan beberapa pandangan, kalau dalam pandangan secara sejarahnya, ajaran Kristian tu dia sebenarnya diasaskan selepas kepada kewafatan selepas kepada Nabi Isa naik ke langit. Jadi maksudnya ada beberapa ajaran Kristian tu yang diambil daripada ajaran yang diperkenalkan oleh Nabi Isa, dan ada yang ditambah ataupun diperbaharui. Okey. Jadi secara umumnya Jesus Christ ni ataupun Nabi Isa ni dia lahir pada tahun kelahiran dia tu dikenali sebagai tahun Masihi. Masihi tu diambil sempena nama dia yang Masihi. Isa kalau dalam agama kita Islam, Nabi Isa ni juga dikenali sebagai Isa Al-Masih. Maksudnya Isa penyelamat. Okey. Jadi penganut Kristian ni dia percaya bahawa Jesus ataupun Nabi Isa ni adalah sebagai seorang penyelamat. Okey. Jadi secara umumnya kitab suci bagi Kristian ni dia seperti kita tahu dia dikenali sebagai Bible. Tapi sebenarnya dalam agama Kristian ni dia ada dua, iaitu Old Testament dan juga New Testament. Okey, apa yang dikatakan sebagai Old Testament ni adalah kitab yang telah diturunkan sebelum kelahiran Nabi Isa, iaitu kitab, kalau dalam agama Islam, kitab yang sebelum diturunkan dalam kepada Nabi Isa ni adalah kitab Taurat dan juga kitab Zabur. Jadi itu yang dikenali sebagai Old Testament. Manakala New Testament ni ataupun perjanjian baru ni adalah kitab yang diturunkan selepas kelahiran Nabi Isa. Jadi maksudnya Injil ataupun Injil baru. Okey. Jadi kitab Injil ni sebenarnya dia bukan ditulis oleh Nabi Isa. Dia ditulis selepas Nabi Isa diangkat ke langit. Kemudian ajaran Nabi Isa tu dia dikumpul-kumpulkan oleh penganut dia. Okey. Itu kalau menurut kefahaman bagi agama Kristian lah, macam tu. Okey. Jadi secara tradisi agamawi, kepercayaan dan cara sembahyang yang memegang pada adat resam yang tertentu wujud dalam Kristianiti. Okey, jadi dalam agama Kristian ni secara orang kata secara ringkasnya ataupun agama Kristian ni dia terbahagi kepada tiga kelompok ataupun tiga mazhab yang besar. Selain daripada tiga mazhab tu, terdapat lagi kelompok-kelompok yang kecil ataupun mazhab-mazhab yang lain. Okey. Jadi secara umumnya sebenarnya agama Kristian ni selepas Nabi Isa diangkat ke langit, dia sebenarnya agama Kristian ni ataupun ajaran daripada Nabi Isa ni dia satu. Tapi walau bagaimanapun berlakunya perubahan peredaran zaman, jadi pada agama Kristian ni dia telah disebarkan ke mula-mula Kristian ni cuma dia berada di sekitar dalam sekitar Jerusalem dan sekitar tanah Palestin ataupun Israel sekarang ni, ataupun dalam sekitar Asia Barat. Tapi
bila selepas pada Nabi Isa ni dia diangkat ke langit, kemudian ajaran Kristian tu dia telah disebarkan ke seluruh Eropah dan juga di beberapa kawasan. Tapi yang banyak menerima ajaran Kristian ni adalah di benua Eropah. Okey, pada mulanya ajaran Kristian ni dia walaupun dia ada beberapa pandangan, tapi dia pada mulanya dia satu. Tapi apabila pada sekitar abad ke-11, pada sekitar abad ke-11 telah wujudnya satu orang kata sebagai satu perpecahan antara ideologi timur dan barat. Apa yang dikatakan sebagai ideologi timur dan ideologi barat? Ideologi timur ni adalah kalau sekarang ni kalau kita kenali sebagai Kristian Ortodok ataupun gereja Kristian Timur. Dan manakala kalau barat ni dikenali sebagai Kristian Katolik ataupun gereja Romawi Barat. Jadi apabila perpecahan yang timbul antara timur dan barat, jadi wujudlah agama Kristian Katolik dan juga Kristian Ortodok. Secara umumnya perpecahan ni juga dia berlaku disebabkan oleh Empire Rome tu. Empire Rome sebelum ni Kristian ni disebarkan dalam Empire Rome. Apabila Empire Rome berpecah kepada dua, iaitu Rome Barat dan juga Rome Timur, jadi berlakulah perpecahan antara dua ideologi tu. Jadi Kristian Ortodok ni kalau kita tengok pada masa kini, Kristian Ortodok ni dia lebih banyak ataupun lebih tertumpu di kawasan Eropah Timur, negara Balkan, Eropah Timur, lepas tu Rusia, lepas tu di sekitar kawasan Asia Barat. Asia Barat ni kawasan utara Semenanjung Arab. Contohnya macam Asia Barat ni contoh macam Lebanon, di kawasan Turki ada juga, di kawasan Armenia, Azerbaijan dan lain-lain. Itu Kristian Ortodok. Dan Kristian Ortodok ni, perkataan Ortodok ni sebenarnya dia berasal daripada Greek, iaitu maksud dia mempercayai dengan betul dan memuliakan Tuhan yang betul. Maksudnya Ortodok ni kalau kita ikut kefahaman kita yang sekarang ni, Ortodok ni maksudnya dia berpegang teguh dengan kepercayaan yang asal. Macam tu dah. Jadi sekarang ni Kristian Ortodok ni dianggarkan penganut dia dalam sekitar 300 juta orang penganut. Tu secara ringkas Kristian Ortodok. Di sebelah bahagian barat Eropah Barat, contohnya macam negara Itali, negara Perancis, negara Sepanyol, negara Portugal dan lain-lain tu, itu adalah bekas wilayah Empire Rome Barat. Jadi dekat sini agama Kristian Kristian Katolik ni dia telah menjadi kawasan majoriti ataupun masyarakat Kristian Katolik ni lebih tertumpu di kawasan Eropah Barat. Jadi mazhab Eropah Katolik ni dia dianggarkan sekitar 1.2 bilion penganut yang telah dibaptiskan. Kristian Katolik ni dia adalah ajaran Kristian dan dia telah bercampur dengan budaya ataupun kefahaman tempatan. Tempatan maksud kat sini kefahaman ataupun budaya orang Rom. Contohnya macam budaya-budaya orang Rom yang sekarang ni menjadi sebahagian daripada Kristian Katolik ni adalah sebagai contoh dia sambut perayaan Christmas, dia sambut dia mendirikan patung-patung. Itu adalah sebahagian daripada budaya orang Rom. Itu secara ringkasnya. Jadi apabila Kristian Katolik ni kemudiannya dia pada sekitar abad ke-15 ataupun abad ke-16 telah berlakunya sekali lagi perpecahan. Jadi perpecahan ni disebabkan oleh
isu penyelewengan ataupun rasuah yang dilakukan oleh pihak gereja Rom Katolik. Okey, jadi apa yang pihak gereja Rom Katolik ni buat, mereka ni memberikan sijil-sijil indulgence ataupun pengampunan dosa kepada orang ramai. Jadi benda tu dia jadi macam akan timbulkan isu. Maksud kat sini kita boleh buat jahat sesuka hati, lepas tu cara untuk kita nak hapuskan kejahatan kita jumpa padri dan kita minta maaf, lepas tu kita bayar. Sijil indulgence tu lah yang dia telah menimbulkan isu ataupun telah menyebabkan Martin Luther ni dia bangkit untuk membuat reformasi gereja ataupun reformasi Protestan pada abad ke-16. Okey. Jadi reformasi Protestan ni telah menyebabkan wujudnya satu lagi fahaman baru dalam Kristian, iaitu mazhab Protestan. Okey, mazhab Protestan ni, di dalam mazhab Protestan ni terdapat pelbagai lagi aliran pemikiran, contohnya macam Angelicalism, Reformasi, Lutheran, Methodist, Injili dan Pentecostalism. Okey. Jadi ajaran-ajaran kalau orang Protestan ni, kalau kawasan Eropah ni, dia lebih banyak tertumpu di kawasan Britain dan juga kawasan Amerika Syarikat. Okey, itu adalah orang Protestan. Okey, jadi dalam kepercayaan agama Kristian ni, dia terdapat satu kepercayaan dia, iaitu mengenai peraturan emas. Okey, peraturan emas ni adalah mengenai undang-undang pasal Tuhan, iaitu beberapa undang-undang terpenting mengenai Tuhan adalah, yang pertama, penganut agama Kristian ni dia kena mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Yang kedua, penganut Kristian kena mencintai jiran dengan seperti mana mereka mencintai diri mereka sendiri. Yang ketiga, mereka ni ataupun penganut agama Kristian ni dia kena mencintai antara satu sama lain, seperti mana Jesus dia mencintai umat manusia dengan merelakan dirinya untuk menjadi korban untuk menebus dosa. Maksudnya dekat sini, ini adalah satu kepercayaan dalam masyarakat Kristian. Dia percaya bahawa Jesus tu datang untuk menebus dosa yang berlaku daripada zaman Nabi Adam. Tu dalam kepercayaan mereka lah. Okey. Jadi agama Kristian ni dia sebenarnya dia berpusat kepada 4 tema utama ataupun 4 nilai murni ataupun nilai-nilai agama yang kita boleh dapat. Okey, yang pertama adalah mengenai kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan ni dia menerima Tuhan dan memasukkan dalam setiap usaha, terutamanya menolong dan menyelamatkan orang lain. Tu mengenai kemuliaan Tuhan. Yang kedua adalah image Christ ataupun image penyelamat. Ajaran Kristian menyatakan bahawa image Christ ni adalah memuliakan Tuhan dan menyempurnakan hidup dengan takdir Tuhan. Maksudnya memuliakan Tuhan dan menyempurnakan hidup dengan takdir Tuhan ni, kita kena menerima takdir ataupun ketentuan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Okey, dia sebenarnya konsep ni lebih kurang macam kalau dalam agama Kristian, dalam agama Islam kita ada qada dan qadar, lebih kurang macam tu. Okey, yang ketiga adalah mengenai rohaniah Tuhan. Maksud rohaniah Tuhan ni adalah muncul dengan kuasa tertinggi untuk menolong orang yang berdosa. Orang yang merasai rohaniah Tuhan akan hidup abadi. Ni maksudnya kat sini mereka percaya bahawa Tuhan ni dia adalah satu kuasa tertinggi untuk menolong orang yang yang berdosa. Itu ikut kepercayaan mereka lah. Okey. Yang terakhir, ajaran Kristian juga dia dia adalah mengenai kehidupan abadi, iaitu mengenali Tuhan dan Yesus untuk menyelamatkan diri yang berdosa dan mempunyai persaudaraan rapat dengan Tuhan. Okey. Itu adalah mengenai 4 tema utama dalam agama Kristian. Okey, seterusnya dalam agama Kristian ni dia terdapat 10 commandment ataupun 10 rukun yang dia berkait rapat dengan nilai ataupun
etika dalam kehidupan penganut agama Kristian. Okey, yang pertama adalah mereka percaya bahawa satu-satunya Tuhan adalah Tuhan kita. Yang kedua adalah menghormati hari Sabat dengan memuliakannya. Okey, hari Sabat ni adalah satu hari Sabat ni secara maksudnya dia adalah bermaksud hari untuk kita berehat ataupun untuk kita berhenti bekerja. Hari Sabat ni sebenarnya dia terdapat dalam agama Yahudi yang mana mereka biasanya akan cuti pada hari Sabtu. Okey, maksudnya kat sini Kristian ni dia ada juga dia persamaan dia mengikut juga dengan ajaran sebelum kelahiran Nabi Isa. Jadi mereka ni mengambil hari Sabat seperti mana orang Yahudi berehat, mereka pun berehat pada hari itu. Dan terdapat kemudiannya hari Sabat ni dia telah diubah daripada hari Sabtu kepada hari Ahad, yang mana mereka mengubah ni sebab lebih memudahkan untuk mereka berjumpa dengan gereja dengan padri mereka. Okey, jadi secara umumnya hari Sabat ni dia lebih kurang macam antara penganut Kristian dengan Yahudi ni dia lebih kurang. Cuma bezanya adalah hari saja. Okey. Yang ketiga adalah dalam kepercayaan ataupun 10 rukun agama Kristian ni, penganut agama Kristian dia tak boleh untuk berzina. Okey. Seterusnya mereka juga tidak boleh untuk mencuri. Dan seterusnya adalah mereka kena menghormati ibu bapa. Okey, yang seterusnya penganut agama Kristian juga dia jangan menyembah berhala dalam apapun bentuk. Yang seterusnya adalah penganut agama Kristian ni dia kena jangan salah guna nama Tuhan. Yang ke-8, rukun yang ke-8 dalam agama Kristian adalah jangan membunuh. Yang ke-9, rukun dalam agama Kristian adalah jangan memberi keterangan palsu tentang jiran. Ataupun kalau dalam agama Islam disebut sebagai fitnah. Maksudnya kita mencipta satu benda yang tak ada kepada benda tu ada. Maksudnya kita mereka-rekakan satu benda ni. Dan yang terakhir adalah jangan mengingini isteri dan harta jiran. Maksudnya kita maksudnya dalam agama Kristian ni dia melarang penganut dia untuk berzina ataupun mencuri harta ataupun apa yang jiran ataupun orang lain tu ada. Okey. Jadi saya setakat tu saja perbincangan kita mengenai agama Kristian. Jadi saya sudahi dengan ucapan sekian, terima kasih.